Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, dalam video kali ini kita akan buat satu video bincang soalan UPKK berkaitan dengan subjek ibadah dan kita akan sambung pada bahagian D. Okey, bahagian D ini adalah jumlah markahnya ialah 20 markah dan soalannya berbentuk subjektif. Okey, subjektif bermaksud dia ada soalan dan dia tak ada bantuan jawapan. Jawapan hanya boleh dijawab sekiranya menghafal lah. Okey, ataupun awak tahu tentang perkara-perkara yang disoal. Okey, sebelum tu jangan lupa subscribe untuk awak tidak tertinggal setiap video-video yang akan saya upload di lain hari. Okey. Kita tengok soalan-soalannya, okey, berkaitan dengan subjek ibadah bahagian D ini. Okey, arahan soalan, jawab semua soalan berikut. Okey, jawab semua soalan berikut. Okey, soalan yang pertama, tuliskan lafaz niat solat Jumaat ketika menjadi imam. Okey, tuliskan lafaz niat solat Jumaat ketika menjadi imam. Okey, macam mana lafaz niatnya? Usalli. Okey, usalli fardha Jumu'ati al-Jumu'ati raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Okey, kenapa kita masuk imaman? Sebabnya ketika menjadi imam. Okey, ini lafaz niatnya. Okey, usalli fardhal jumu'ati raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Okey, sahaja aku salat fardu Jumaat 2 rakaat menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Senaraikan 2 contoh puasa sunat. Okey, senaraikan 2 contoh puasa sunat. Okey, antara yang kita boleh tulis sebagai jawapan ialah puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Okey, ini contoh jawapan dia. Puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Okey, puasa 6 hari dalam bulan Syawal kecuali 1 Syawal. Okey, kemudian satu lagi jawapannya ialah puasa setiap puasa setiap hari Isnin dan Khamis. Okey, puasa setiap hari Isnin dan Khamis. Okey, seterusnya apa lagi pilihan jawapan yang kita boleh tulis sekiranya awak terlupa 2 jawapan ni? Okey, antara puasa sunat yang lain ialah puasa hari Tasu'a ataupun dan Ashura. Okey, iaitu 9 dan 10 Muharram. Okey, hari Tasu'a dan Ashura. Okey, kemudian puasa 9 Zulhijjah. Okey, puasa 9 Zulhijjah iaitu sempena hari wukuf di Arafah. Kalau kita tak pergi
mengerjakan haji, maka orang yang tidak mengerjakan haji disunatkan berpuasa pada 9 Zulhijjah sempena hari wukuf di Arafah. Kemudian puasa nisfu Sya'ban. Okey. Puasa nisfu Sya'ban. Okey, nisfu Sya'ban ni bermaksud puasa pertengahan bulan Sya'ban. Okey. Ataupun pada 15 Sya'ban. Okay, seterusnya puasa hari putih. Okey, puasa hari putih ataupun ayyamul baid. Puasa hari putih ataupun ayyamul baid pada 13, 14 dan 15 hari bulan setiap bulan Islam. Okey. Baik, seterusnya. Okey, soalan seterusnya ialah arahan dia jawab semua soalan berikut. Okey, soalan 1, tuliskan 2 rukun wudu. Okey, tuliskan 2 rukun wudu. Okey, jumlah rukun wudu ada 6. So, dia minta 2 sahaja. So, antara pilihan jawapan yang kita boleh tulis ialah niat. Okey, niat dan yang kedua membasuh. Membasuh muka. Okey, kan dia 6 kan? Okey, antara pilihan yang lain yang awak boleh jawab ialah basuh tangan hingga siku, lepas tu menyapu kepala, ambil air sikit sapu kepala, kemudian membasuh kedua kaki, membasuh kedua-dua belah kaki, ataupun satu lagi jawapannya ialah tertib. Okey, so 6. Niat, membasuh muka, basuh tangan hingga siku, menyapu kepala, membasuh kedua kaki dan tertib. Okey, itu adalah rukun-rukun wudu. Ada 6 kesemuanya dan boleh pilihlah sebab soalan minta 2 sahaja, boleh pilih. Awak nak jawab niat dan tertib pun betul. Okey. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Okey, soalannya ialah sebuah kampung mendirikan solat Jumaat selepas asar. Okey, apakah hukum dan apakah alasannya? Okey, hukum solat Jumaat selepas asar. Hukumnya ialah tidak. Okey, tidak sah. Kenapa tidak sah? Kerana waktu solat Jumaat adalah apabila masuk waktu zuhur pada hari Jumaat. Okey, pada hari Jumaat. Okey, situasi dia, sebuah kampung mendirikan solat Jumaat selepas asar. So, hukum dia adalah tidak sah kerana waktu solat Jumaat adalah apabila masuk waktu zuhur pada hari Jumaat. So, waktu solat Jumaat ni adalah apabila masuk waktu zuhur pada hari Jumaat sahaja.
Kalau buat lepas asar ke ataupun sebelum Zuhur, pukul 11 dah solat Jumaat. So, tak boleh. Okey, ingat. Waktu solat Jumaat ialah apabila masuk waktu Zuhur pada hari Jumaat sahaja. Okey. Soalan seterusnya. Okey, arahan soalan dia, jawab semua soalan berikut. Okey, soalan pertama, tuliskan lafaz niat solat witir 1 rakaat. Okey. Tuliskan lafaz niat solat witir 1 rakaat. Okey, solat witir ni boleh dilakukan 1, 3, 5, 7, 9 ataupun 11 rakaat. Tapi soalan ni dia minta tuliskan lafaz niat solat witir, solat sunat witir yang 1 rakaat. Okey, jom kita tulis. Okey, lafaz niatnya ialah usalli sunnatan witri. Usalli sunnatal witri rakaatan. 1 rakaat ni kita tulis rakaatan. Rakaatan lillahi ta'ala. Usalli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat witir 1 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian soalan dia ialah yang kedua, senaraikan 2 hikmah solat sunat gerhana. Senaraikan 2 hikmah solat sunat gerhana. Yang pertama, hikmahnya ialah menginsafi kekuasaan Allah terhadap alam. Kemudian kita boleh tulis hikmahnya ialah mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa lagi hikmah yang kita boleh tulis? Antaranya ialah memberi peringatan kepada manusia supaya tidak melakukan kemungkaran. Melakukan kemungkaran dan memohon keampunan dari Allah. Solat sunat gerhana ni dilakukan ketika berlakunya gerhana matahari ataupun berlakunya gerhana bulan. So, apa hikmahnya? Hikmahnya kita boleh menginsafi kekuasaan Allah terhadap alam. Kita insaf. Allah ni boleh melakukan apa sahaja terhadap apa yang dia ciptakan. Termasuklah bulan dan matahari. Dan dia juga memberi peringatan kepada manusia supaya tidak melakukan kemungkaran. Dan pada hari tersebut, bila berlakunya gerhana ni, maka selepas kita akan buat solat sunat gerhana bulan ataupun matahari, kemudian kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Okey, seterusnya. Okey, arahan sama juga. Jawab semua soalan. Soalan yang pertama, apakah maksud baligh? Okey. Apakah maksud baligh? Baligh bermaksud cukup cukup umur tahap dewasa. Okey, cukup umur tahap dewasa. Itu adalah maksud baligh. Okey, cukup umur. Contohnya, kalau lelaki cukup umur dia apabila keluar mani ataupun berumur 15 tahun. Sama juga dengan orang perempuan, cukup umur dia ialah apabila cukup umur 15 tahun ataupun keluar darah haid. Keluar darah haid ni biasanya bagi orang perempuan, kebiasaannya dia bermula daripada 9 tahun hingga 12 tahun, ataupun kalau yang lambat tu cukup umur 15 tahun, maka dia akan dikira sebagai baligh lah, cukup umur tahap dewasa. Okey, kemudian kita tengok kepada soalan yang kedua. Apakah pengertian solat jamak dan qasar? Okey, solat jamak dan qasar, apakah pengertian dia? Apakah maksudnya? Okey, untuk solat jamak ni bermaksud dua solat. Okey, dua solat dihimpunkan. Okey, dihimpunkan dalam satu waktu. Okey, dalam satu waktu. Okey, kalau solat qasar pula ialah memendekkan. Okey, memendekkan solat 4 rakaat. Okey, memendekkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Okey. Ini adalah solat jamak dan solat qasar bagi tajuk pengertian. Okey, solat jamak, dua solat dihimpunkan dalam satu waktu. Apabila kita dalam keadaan musafir, kita boleh menjamakkan ataupun menghimpunkan dua solat dalam satu waktu. Contohnya Zuhur dan Asar dan Maghrib dan Isyak. Okey, kemudian solat qasar pula ialah memendekkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Okey, maksudnya kita solat Zuhur, solat yang boleh dikosarkan ni adalah solat yang ada 4 rakaat sahaja, iaitu solat Zuhur, Asar dan Isyak. Ketika juga kita melakukan satu musafir, satu perjalanan yang jauh, kita boleh memendekkan solat kita tu daripada 2 rakaat, daripada 4 rakaat menjadi 2 rakaat sahaja bagi solat yang ada bilangan rakaatnya 4. So, maksudnya solat subuh dan solat maghrib tidak boleh dikosarkan. Hanya Zuhur, Asar dan Isyak sahaja. Okey? Okey, baiklah, sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini berkaitan dengan bincang soalan UPKK untuk subjek ibadah dan bentuk soalan bahagian D. Semoga kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama dapat manfaat dari perbincangan video ini. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.